وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Imam Tuan Bilal, Adijatah Kuasa Masjid An-Nur, pimpinan-pimpinan pada dan seterusnya, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk bertemu semula pada malam ini, dipanjangkan usia kita, diberikan nikmat kesihatan tubuh badan, dan diberikan kelapangan masa untuk bertemu. Kadang-kadang kita sihat tubuh badan, tapi masa tak ada. Kadang-kadang masa ada, tak apa sihat pula. Jadi alhamdulillah pada hari ini tak apa sihat pun, alhamdulillah kita ada datang masjid dan kita bertemu dalam sebuah majlis ini, dan mudah-mudahan majlis ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini saya diminta untuk memberikan satu kuliah maghrib, dan saya telah memilih satu tajuk yang sangat jarang dibincangkan oleh mana-mana orang yang memberi kuliah, iaitu sebuah bab daripada Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah antara orang yang termasyhur, terutamanya adalah ilmu hadis, yang telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan diletakkan dalam sebuah kitab yang dipanggil secara ringkasnya Sahih Al-Bukhari, walaupun nama asal tidak disebut sangat panjang untuk disebut. Jadi kita ambil ringkasan mudah saja, kita panggil kitab Sahih Al-Bukhari, walaupun nama asal kita itu panjang. Al-Mukhtasar di umur Rasulullah SAW wa sunnah yang panjang. Orang sebut susah, jadi biasa orang yang kitab ini mengenal Sahih Al-Bukhari, dan mengandungi 7,000 lebih buah hadis, dan kesemuanya adalah hadis sahih, makna sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Dan saya pun sengaja memilih untuk menyampaikan hadis-hadis sahih ini kerana kebelakangan ini ada beberapa isu yang melanda umat Islam, antara isu yang mengkritik sunnah-sunnah Nabi SAW, terutama sunnah-sunnah yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Maka umat Islam kita ini wajib berpegang kepada dua perkara. Yang pertama adalah kitab Allah, dan juga yang kedua adalah sunnah Nabi SAW yang sahih. Maka itulah pegangan kita. Maka sama-sama kita cuba mempelajari hadis-hadis sahih, sebab ini adalah hadis-hadis yang sahih datang daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Sahih Al-Bukhari ini ada banyak bab. Antara bab-bab yang terkandung di dalam Sahih Al-Bukhari ialah dipanggil Kitabul Adab. Kitabul Adab yang sangat penting untuk kita bincangkan, sebab tak ramai orang yang cukup membincangkan apakah ada hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan adab-adab seseorang muslim. Maka Imam Al-Bukhari mengumpulkan semua hadis sahih yang berkaitan dengan adab dan diletakkan sebuah bab yang dipanggil Kitabul Adab. Jadi saya putus di situ, tak banyak yang ada tu kongsi-kongsi dengan kawan-kawan, sebab saya tahu tak ramai yang ada Sahih Al-Bukhari. Pada ruang ada di depan kertas tu boleh nak rujuk. Kalau saya rujuk pada hadis itu, dah ada matan di depan mata. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan cuba membincangkan beberapa buah hadis yang ada dalam kitab Al-Adab dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, ataupun nama sebenarnya Abu Abdullah, itu panggilan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nama dia panjang. Nama dia kalau sampai tok dia panjang lah. Sebenarnya nama dia satu kataan saja, iaitu Muhammad. Nama dia Muhammad, tapi dia ramai sangat orang nama Muhammad ini. Dia ada dipanggil kunyah, iaitu Abu Abdullah Al-Bukhari. Jadi orang panggil dia Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari, ataupun lebih masyhur kalau di Malaysia dengan Imam Al-Bukhari, iaitu berasal dari sebuah tempat Bukhara yang terletak di negeri mana? Uzbekistan. Dia bukan orang Arab, dia belajar bahasa Arab,
insana biwalidayhi husna. Ini yang telah ditulis oleh Al-Imam Bukhari. Okey, inilah beza di antara Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim. Sebab kalau anda semua buka Sahih Muslim, hadis-hadis sahih juga. Tapi Imam Muslim rahimahullah tidak menulis nama bab dan juga nama kitab dalam Sahih ini. Dia hanya menyusun hadis-hadis dalam Sahih Muslim, tetapi dia tidak menulis nama bab dan juga nama kitab. Imam Al-Bukhari dia tulis nama kitab, iaitu nama bab. Kitab ada bab apa? Itu yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang pertama ini berkaitan dengan tajuk kitab yang Imam Al-Bukhari sentuh. Kalau kita tengok tentang nama bab ini, bab ad-dir was-silah, bab membuat kebaikan dan juga menyambungkan hubungan as-silah. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, dan kami berwasiat, kami mewajibkan al-insan ke atas semua manusia, tak kira dia Islam bukan Islam ataupun agama ataupun al-insan umum pada seluruh manusia, biwalidayhi husna, dengan kedua ibu bapanya dalam melakukan kebaikan. Ini ialah sebahagian daripada ayat surah Al-Ankabut ayat 8. Sambungan dengan ayat Quran ini kalau kita baca, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Sambungan ini penting. Kita tengok sambungan dia. Allah sebut wa in jahadaka, sekiranya kedua ibu bapa kamu memaksa kamu untuk kamu syirik dengan aku, kata Allah. Wa in jahadaka litushrika bi, jika kedua ibu bapa kamu memaksa kamu untuk syirik kepada aku, ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma, maka hukumnya Allah kata janganlah kamu ikut perintah kedua ibu bapa kamu dalam masalah tersebut. Dengan kata lain, selain daripada itu, hendaklah kamu ikut perintah kedua ibu bapa kamu. Ini tentang ayat Quran dari surah Al-Ankabut ayat 8. Bahkan kalau kita baca surah Al-Ankabut ini, kita tengok tafsir ulama tafsir bila mentafsirkan ayat surah Al-Ankabut ini akan mengaitkan kisah seorang sahabat dengan ayat yang kita bacakan tadi. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar nama itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang masyhur yang hidup lama zaman Rasulullah, antara yang terawal di Islam sampai pada zaman Abu Bakar, sampai pada zaman Umar, Uthman, Ali, dan meninggal dunia ketika zaman Muawiyah bin Khalifah. Umur dia panjang sampai zaman Muawiyah, pernah dihantar bertugas ke Parsi, bertanggungjawab bersama-sama dengan para sahabat yang lain membuka Parsi, atau hari ini dikenali dengan nama Iran, membuka Parsi, dan akhirnya Parsi berada di bawah takluk Islam, dan sehingga pernah dikatakan bahawa dia pernah dihantar sampai ke negara China menjadi utusan ketika zaman Uthman bin Affan. Inilah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas, nazalat fi Sa'ad bin Abi Waqqas, diturunkan ke atas kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam. Waktu dia sekolah menengah, waktu dia buka sekolah menengah lagi, pantai sekolah, umur dia muda macam budak remaja, dia memeluk Islam, antara yang terawal memeluk Islam. Apa yang berlaku ialah ketika dia lepas dia memeluk Islam, mak dia tak setuju, mak dia tidak bersetuju. Faqalat Ummu Sa'ad, maka berkatalah ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, alaysa qad amara Allah bil birri, adakah bukankah telah Allah memerintahkan kamu ini wahai Sa'ad untuk melakukan kebaikan, patuh mak dan ayah, kata Ummu Sa'ad. Wallahi la at'im ta'ama, demi Allah aku tidak akan makan makanan. Wallahi aku tak akan makan makanan, aku tak akan minum minuman, asyrabu syaraban hatta amutu aw takfur. Aku tak akan makan, aku tak akan minum, maaf sumpah, aku tak akan makan, aku tak akan minum sehinggalah amutu, aku mati, ataupun kamu wahai Sa'ad kembali kufur. Itu mak dia kata pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas,
sehingga aku mati, ataupun kamu keluar daripada agama Islam. Lalu turunlah ayat tersebut, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Kan kita baca tadi, kita bincang tadi. Allah perintahkan kepada kita untuk berlaku baik kepada ibu bapa, tetapi sekiranya mereka memaksa kita untuk keluar daripada Islam, untuk mensyirikkan Allah, Allah kata fala tuti'huma, maka hukumnya janganlah kamu ikut perintah mereka dalam masalah yang melibatkan akidah. Tidak boleh masalah syirik. Itu yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Dan nama bonda kepada Sa'ad bin Waqqas adalah Hamnah binti Sufyan. Hamnah binti Sufyan ini ada kaitan dengan Abu Sufyan. Hamnah binti Sufyan ialah sepupu kepada Abu Sufyan. Hamnah binti Sufyan, jadi dia ada pertanyaan keluarga dengan Abu Sufyan. Inilah tentang muqaddimah Kitabul Adab bab yang pertama, iaitu Imam Al-Bukhari telah membawakan sebuah ayat Al-Quran sebelum membawakan hadis. Jadi hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Adab, hadis yang pertama itu hadatsana Abu Walid hadatsana Syu'bah qala Walid bin Uzair akhbarani qala sami'tu Abu Amr Asy-Syaibani yaqul akhbarana sahibu hadhihi ad-dar wa aw'a biyadihi ila dar Abdillah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah qala as-salatu 'ala waqtiha qala thumma ay qala birrul walidaini qala thumma ay qala al-jihad fi sabilillah qala haddathani bihinna walau istazaltuhu lazadani. Inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adab. Kita jangan terkeliru sebab Imam Al-Bukhari pun mengarang sebuah dari kitab yang dipanggil Al-Adab Al-Mufrad. Itu kitab lain yang juga mengandungi hadis sahih. Kitab Al-Adab yang sedang kita bincangkan ini yang sebahagian daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang mengandungi banyak kitab-kitab yang lain atau bab-bab yang lain. Jadi hadis yang pertama ini kita tengok ya. Haddatsana Abu Walid, diceritakan kepada kami oleh Abu Al-Walid. Haddatsana Syu'bah, diceritakan kepada kami oleh Syu'bah. Qala Al-Walid bin Uzair, berkatalah Al-Walid bin Uzair, akhbarani, telah mengkhabarkan kepada aku, qala sami'tu Abu Amr, aku telah mendengar Abu Amr Asy-Syaibani yaqul, dia berkata, akhbarana sahibu hadhihi ad-dar, telah memberitahu kepada kami sahibu hadhihi ad-dar, tuan kepada rumah ini, wa awma biyadihi ila dar Abdillah, dan dia telah menunjukkan tangannya kepada rumah Abdullah. Jadi Abdullah ini adalah seorang sahabat Nabi. Abdullah mana? Abdullah ini ada ramai. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ramai nama Abdullah di sini. Jadi Abdullah di sini adalah menunjuk pada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Jadi qala Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia mudah saja. Ayyul amali ahabbu ila Allah? Yang mana satu amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah? Ini yang kita lakukan. Sebab amalan yang paling disukai inilah yang kita kerja. Jadi para sahabat ini nak mengerjakan amalan yang terbaik. Dia bertanya, yang manakah amalan yang ada high impact? Semua orang cakap high impact. Nak buat kerja dia ada high impact. Buat kerja sikit tapi markah banyak. Itu yang orang cari. Buat kerja banyak, markah sikit buat benda. Kita kalau student cari buat kerja sikit, dia markah banyak. Jadi Abdullah bin Mas'ud tanya, apakah amalan yang paling Allah suka? Jawab Nabi, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama yang Nabi jawab, solat pada waktu. Mudah. As-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya, maknanya solat di awal waktu. Solatlah kamu di awal waktu. Sebab solat di awal waktu ini sekurang-kurangnya kita akan solat berjamaah. Kalau solat di awal waktu, kemungkinan kita datang masjid, orang semua dah habis. Kemungkinan kita tertinggal solat berjamaah. Solat di awal waktu kebiasaannya adalah orang yang solat secara berjamaah. Dia dapat pada solat berjamaah dan solat di awal waktu. Inilah solat, benda yang paling Allah suka. As-salatu ala waqtiha. Yang pertama.
birrul walidain, hendaklah kamu membuat kebaikan ke atas kedua ibu bapa kamu. Yang kedua, selepas solat menyembah Allah, perkara kedua yang terbaik yang kita patut kejar adalah membuat baik ke atas kedua ibu bapa. Qala summa ayyun, dan kemudian apa lagi selain daripada dua ini? Qala, jadi berkata Nabi SAW, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazalani. Bercerita kepada aku perkara-perkara tersebut, dan kalau aku minta lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, lazalani, nescaya Nabi akan tambah untuk aku. Jadi cukup 3, kata Abdullah bin Mas'ud, cukup 3. Jadi kalau kita tengok 3 benda yang disebut dan disusun mengikut urutan. Yang pertama menyembah Allah mengikut waktunya, as-salatu ala waqtiha, sebab solat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Dan yang ketiga ialah berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini benda yang kalau kita baca sirah atau membaca hadis Nabi, pahala besar. Tapi di sini Nabi letak jihad sebagai yang ketiga, berbakti dengan berbuat baik dengan kedua ibu dan bapa. Jadi di sini persoalan Imam Ibn Hajar al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata, mengapakah didahulukan berbuat baik kepada ibu bapa berbanding dengan jihad? Padahal jihad ini benda yang susah, mengangkat senjata, berjuang jihad fisabilillah, dan pahalanya cukup banyak. Ini kan pula disebutlah hadis ini birrul walidain lebih baik daripada jihad. Nombor 2, birrul walidain, jihad jatuh nombor 3. Jadi Imam Ibn Hajar sebut, dia kata wa yahtamilu annahu qadim, mengapakah didahulukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa berbanding jihad? Ialah kerana ditawaqquf al-jihad alaihi. Hukum berjihad ini dengan tawaqquf, diberhentikan dulu. Walaupun wajib jihad, tapi jihad ini ada dia punya tawaqquf, dia kena berhenti dulu. Sebabnya id min birrul walidain istizanihima fil jihad. Sekarang dia kata tawakkuf sebab apa? Sebab berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini termasuklah meminta izin kepada kedua ibu bapa ini untuk berjihad. Berjihad boleh, tetapi mestilah meminta izin kepada kedua ibu bapa. Kalau kedua ibu bapa izinkan, maka pergilah kamu berjihad. Ini yang dijawab oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani, dan juga insyaAllah kita akan bincang selesai beberapa hadis yang berkaitan dengan jihad dan juga berbuat baik kepada ibu bapa. Dan satu lagi disebut di sini bahawa kita kena faham masalah berbuat baik kepada ibu bapa dengan jihad. Berbuat baik kepada ibu bapa ini hukumnya fardu ain. Berjihad fi sabilillah ini hukumnya fardu kifayah. Bila bertembung fardu ain, fardu kifayah, maka didahulukan fardu ain. Fardu ain ini adalah ijma' jumhur para ulama tersebut. Sebab jihad fisabilillah ini orang lain boleh buat, tapi mak bapak kita itu ialah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai anak. Sebab tu kita sebagai anak yang masih ada mak dan bapak, hargailah, sebab inilah amalan yang disebut sebagai amalan yang besar. Kalau jihad pun pahalanya besar, apatah lagi berbuat baik dengan ibu bapa lagi besar. Kalau kawan pun kita sanggup SMS, telefon, WhatsApp dan sebagainya, apatah lagi maknanya kita paling kurang seminggu sekali telefon dan kawan dengan kawan main WhatsApp dan sebagainya. Rumah ayah sebulan sekali nak tanya kawan susah. Padahal zaman sekarang, zaman teknologi dan sebagainya, maka hubungan kita dengan mak dan ayah itu mesti semakin rapat. Ini yang berlaku pada zaman moden. Kita dah tertinggal, dah tak tahu mana prioriti. Padahal birrul walidain ini antara amalan yang disebut sebagai amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis yang kedua atau bab yang kedua, bab man ahaqqun nas bi husni suhbah. Soalan, siapakah yang lebih berhak daripada kalangan manusia untuk kita bersahabat, berbuat baik dengan mereka? Ini adalah soalan yang ditimbulkan oleh Imam Al-Bukhari. Bab man ahaqqun nas bi husni suhbah, bi husni suhbah. As-suhbah was-sahabah masdar. Kata Imam Ibn Hajar, as-suhbah dan juga sahabah ini masdar, kata nama yang terbit daripada sahabah. Jadi hadisnya berbunyi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Jarir
bin Sa'id. Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah bin Sa'id. Bermaksud Imam Al-Bukhari bertemu dengan Qutaibah bin Sa'id untuk mendatangkan hadis ini. Qutaibah bin Sa'id adalah buku Al-Bukhari. Haddatsana Jarir an Umarah bin Al-Qaqqa, daripada Umarah bin Al-Qaqqa bin Shubrumah, daripada Abi Zur'ah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, ja'a rajulun, datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Siapakah lelaki tersebut? Tak ada cerita dalam hadis, tapi dalam syarah-syarah hadis diceritakan bahawa yahtamilu annahu Muawiyah bin Haidah. Kemungkinan lelaki yang datang berjumpa dengan Rasulullah ini bernama Muawiyah bin Haidah. Ini nama seorang sahabat, dia Muawiyah bin Haidah. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Faqala, lalu lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas, siapakah manusia yang paling berhak bihusni sahabat untuk aku buat baik berkawan dengan dia? Qala ummuka, kata dia, ya Rasulullah, ibu kamu. Qala thumma man, kemudian dia pun bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuka, kemudian ibu kamu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala thumma ummuka, dia berkata kemudian ibu kamu. Qala thumma man, qala thumma abuka, kemudian dia pun bertanya siapakah lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian itu ialah ayah kamu. Ayah duduk nomor 4 selepas nama mak 3 kali. Jadi ini hadis yang masyhur yang membincangkan tentang kedudukan seorang ibu berbanding kedudukan seorang ayah. Mengapakah ibu ini diletakkan kedudukan yang paling tinggi berbanding ayah dalam hadis yang disebut ini? Jadi ulama menyebut bahawa antara sebabnya adalah wakana, sebagai contoh qala Ibnu Battal sebut bahawa dia kata wakana zalika bi su'ubah al-haml thumma al-wad' thumma al-rida'. Dia kata 3 benda. Mengapakah 3 benda ini? Mengapakah 3 kali nama ibu disebut bahawa ayah? 3 ini kerana dia kata segala kesusahan. Susah mak yang pertama ialah susah mak mengandung, ayah tak mengandung. Walaupun ayah kata dapur besar juga, tapi itu tak dikembali. Kan? Mak mengandung sebab ayah tak mengandung. Hukum anak yang dia mengandung ialah perempuan. Bila mengandung, yang kedua, kesusahan yang kedua. Sebab itu dalam Quran tersebut, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Dan kami berwasiat, kami memerintahkan kepada manusia biwalidayhi, dengan kedua bapanya adalah berbuat baik. Sebab dia kata hamalathu ummuhu wahnan 'ala, mak dia mengandung dalam keadaan susah, makin penat, makin letih. Orang yang mengandung ini makin lemah, makin penat, makin letih. Kita tak kandung, kita tak rasa kuat lagi. Yang mengandung perempuan, dalam fizikal dia pun tak kuat. Fizikal, secara fizikal dia lelaki lebih kuat. Sebab tu dalam permainan yang membuat fizikal, lelaki lebih kuat. Dia lebih sesuai untuk lelaki bermain dan permainan sebab dia membuat fizikal. Sebagai contoh, dia mampu membuat fizikal rugby dan sebagainya. Maksudnya lelaki ini fizikal lebih kuat. Angkat benda-benda berat, biarlah lelaki, sebab fizikal lebih kuat. Jadi kita fizikal lebih kuat, tetapi kita orang lelaki tak diberikan peluang untuk mengandung. Tak tahu macam mana masa susah mengandung. Perempuan fizikal dia lemah, dan Allah bagi pula peluang untuk dia mengandung. Dan setiap saat dia mengandung, itulah pahala dia. Sepanjang 9 bulan itu dia mengandung. Lepas mengandung, yang kedua mesti panak. Takkan tak panak kan? Lepas mengandung mesti panak, susah, hampir putus nyawa. Awak kalau belum kahwin tak faham. Dan kalau saya yang dah kahwin, orang yang dah kahwin, yang dah pernah jadi ayah, dia faham betapa susah isteri nak besarkan anak ini. Kemungkinan mati, hidup atau mati ini ialah di antara hidup dan juga mati. 2. Dan yang ketiga selepas bersalin ialah ar-ridha. Dia menyusukan anak selama berapa tahun? 2. Yang dalam Quran tersebut wa fisaluhu fi 'amayn. Tempoh menyusukan anak ialah 2 tahun, jangan lebih. Ada lebih sebab besar, anak dah besar. 2 tahun sahaja. Tempoh menyusukan anak ialah 2 tahun. Jadi ada 3 proses yang orang lelaki tak boleh buat. Sebab itu mak mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada ayah, sebab 3 perkara ini yang kita tak boleh buat orang lelaki. Mengandung,
memuliakan berbanding dengan ayah. Ini pun yang sepuluh ulama. Qala Al-Qurtubi, dikata di sini Al-Qurtubi kata tentang hak-hak ayah berbanding mak. Wa taqaddama fi dzalik 'ala haqqil ab 'inda al-muzahama. Nah, bila mana masalah mak dan ayah, mak mesti didahulukan berbanding dengan ayah. Ini yang disebut oleh para alim ulama. Okey, hadis yang kedua. Kita berpindah pada hadis yang ketiga. At least insya-Allah sikit lagi ini kita dapat tiga hadis malam ini untuk kita fahami. Dan sebelum saya pergi hadis yang ketiga ini, satu lagi hadis yang Ibn Hajar sebut berkaitan dengan hadis yang kedua, iaitu hadis tentang Aisyah. Hadis Aisyah kata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah. Aisyah ialah isteri Rasulullah. Aisyah tanya kepada Rasulullah, ayyun nas, siapakah manusia a'zamu haqqan, yang paling besar haknya al-mar'ah, ke atas seorang perempuan. Siapakah manusia yang besar hak ke atas seorang perempuan? Jawapan Rasulullah, qala, jawapannya apa? Zawjuha, suaminya. Isteri mesti taat kepada suami. Zawjuha, kata Rasulullah. Kemudian fa'ala rajul, maka ke atas lelaki, siapakah orang yang paling berhak ke atas kita sebagai orang lelaki? Orang lelaki mereka ni, atas perempuan kita lelaki, siapakah orang yang paling berhak ke atas kita? Fa'ala rajul, qala ummu, yang paling berhak ke atas kita ialah mak kita. Sebab tu kalau kita dan mak kita cukup besar, kita dan mak kita cukup besar. Sebab tu kalau jaga anak dengan mak, walaupun kita membenci mak. Bahkan kalau kita baca hadis yang pertama tadi, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, mak dia Islam atau tak Islam? Mak dia tidak Islam, tapi tanggungjawab anak mesti mematuhi mak walaupun dia bukan Islam. Tanggungjawab anak mesti mematuhi mak walaupun dia bukan Islam. Baru ada seorang potong rumput, tak tahu saya potong rumput India. Jadi dia sembang-sembang, dia kata pada isteri saya, dia kata, saya ni, anak saya ni sudah lupakan saya, dia kata. Saya ada ramai anak lelaki dia tu. Anak saya kerja bagus, dia kata engineer, share dan sebagainya. Tapi dia kata sekarang balik kampung pun tak singgah rumah saya. Dia pergi rumah mak mertua dia. Duit pun jarang bagi. Dia tak tahu dulu kakak dia, saya semua bayar untuk dia belajar tinggi-tinggi. Tapi sekarang dia pun suatu polis saya. Dia beradu. Saya dalam hati saya jawab mudah. Sebabnya masalahnya ialah dalam Islam, anak wajib mentaati mak dan ayah, dan benda itulah sebahagian daripada syariat. Dalam agama lain, mereka hanya berdasar kepada etika, logik sahaja. Oh, mak saya pernah berkorban untuk saya, jadi saya kena berkorban balik. Dan Islam tak. Mak pernah berkorban ke, ayah pernah berkorban ke, ketak ke, ayah tak pernah menafkah ke, tapi wajib anak mesti mentaati mak dan ayah. Itu ialah benda yang telah disyariatkan dalam Islam. Bahkan hadis sahih yang disebut sudah jelas bahawa anak wajib taat pada mak dan ayah, melainkan dalam masalah akidah yang minta kita syirik atau kita tak ikut. Yang lain sebolehnya ikut, kita cuba yang terbaik untuk buat kehendak mereka, sebab mereka pun bukannya dalam hidup kita. Kalau kita dah kerja esok, apalah masalah mereka akan hidup dengan kita, dan tak lama kemudian Allah akan ambil yang mereka, ataupun ambil yang kita pun tak tahu. Tapi nak tunjukkan bahawa masa kita bersama dengan mereka tak banyak. Hadis yang ketiga, bab yang ketiga ialah bab la yujahidu illa bi'idhnil abawain, iaitu bab tidak boleh berjihad melainkan dengan izin kedua ibu bapa. Ini pun ada kaitan dengan hadis bab yang pertama tadi. Bab yang ketiga ini bab tidak boleh berjihad melainkan dengan izin kedua ibu bapa. Apa hadisnya? Hadatsana Musaddad, menceritakan kepada kami oleh Musaddad. Hadatsana Yahya, menceritakan kepada kami oleh Yahya an Sufyan, daripada Sufyan. Sufyan disini Sufyan al-Thawri wa Syu'bah. Qala, mereka kedua berkata, hadatsana Habib, bercerita kepada kami oleh Habib. Qala, berkata Habib, ada hak kecil. Asal ada hak kecil, sampai macam ada hadis ada hak kecil. Hak kecil itulah tahwil. Tahwil maknanya dia ubah sanad, menundukkan hak sanad. Dalam hadis ini bukan satu sanad, ada dua atau tiga sanad di sini.
Diceritakan kami oleh Sufyan Ats-Tsauri an Habib daripada Habib an Abi Abbas daripada Abu Al-Abbas an Abdullah bin Amr daripada Abdullah bin Amr qala rajulun, berkatalah seorang lelaki din Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujahid, aku nak berjihad. Lelaki tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berjihad, ujahid. Jadi Rasulullah berkata, qala laka abawan, adakah kamu ada dua ibu bapa? Soalan Rasulullah mudah, orang berjihad ni manusia. Soalan Rasulullah, laka abawan, kamu ada tak dua ibu bapa? Qala na'am, dia kata ya, aku masih ada dua ibu bapa. Qala fa fihima fajahid, maka pada mereka berdua fajahid, maka berjihad. Maksudnya kamu kena balik rumah, duduk dalam ayat kamu, itulah jihad kamu, fajahid. Inilah hadis yang jelas tentang masalah jihad. Jihad mesti mendapat izin kedua ibu bapa. Sebab saya sebut awal tadi tentang masalah jihad, iaitu bila mana jihad itu hukumnya fardu kifayah. Qala jumhur ulama, dia pendapat jumhur ulama, yahrumul jihad idza mana'a abawan, hukumnya adalah haram berjihad bila mana kedua ibu bapa melarang. Hukumnya jadi haram. Yahrumul jihad idza mana'a abawan, inilah jumhur ulama kata hukumnya haram berjihad bila mana kedua ibu bapa melarang berjihad. Atau ahaduhuma, atau tak saja kedua, mungkin salah satunya yang melarang kita berjihad, maka hukumnya haram jihad. Bisyarti an yakuna muslimin, dengan syarat bahawa kedua-duanya itu an yakuna muslimin, hendaklah kedua-duanya itu muslim, Islam. Kalau yang bukan Islam mesti dilarang. Tapi kalau mereka Islam, tiba-tiba mereka dah tua, mereka mengharapkan kita untuk jaga dia, kita kalau nak pergi berjihad, maka ketika itu hukumnya haram. Tapi kena ingat di anna birrihuma, kerana sesungguhnya berbuat baik kepada mereka fardhu ain, hukumnya adalah fardhu ain alaihi, wal jihad fardhu kifayah, dan jihad itu adalah hukumnya fardhu kifayah yang saya sebut tadi. Kalau fardhu ain bertemu dengan fardhu kifayah, fardhu ain mesti didahulukan. Sebab itu makna kita. Jadi kita kena jaga dia. Dan fardhu kifayah ni jihad, maka orang lain yang tak tanggungjawab, maka mereka berkewajiban untuk jihad. Tetapi kena ingat, fa idza ta'ayyana al-jihad, ini ulama sebut, fa idza ta'ayyana al-jihad, bila mana jihad itu telah berubah daripada fardu kifayah bertukar menjadi fardu ain, fa idza ta'ayyana al-jihad fala idn, maka tidak perlu untuk kita minta izin. Bila mana jihad, hukum fardu kifayah jihad itu telah bertukar menjadi fardu ain, maka tidak perlu kita balik rumah minta izin mak dan ayah, terus berjihad. Jadi jihad ini dia boleh jadi fardu kifayah, dia juga boleh jadi fardu ain. Dia boleh bertukar, hukum itu boleh bertukar. Apa-apa benda pun boleh bertukar hukum. Jadi dalam setakat darurat, bila mana jihad itu sudah jadi fardu ain, maka tidak perlu kita balik rumah minta izin mak dan ayah tidak perlu. Maka kita perlu berjihad terus. Itu hukum nak berjihad. Dan yang terakhirnya saya sebut saja tentang hadis yang keempat, bab la yasubbu rajulu walidayhi, bab dilarang kepada seorang lelaki itu untuk memaki kedua ibu bapanya. Nanti pun pelik juga bila masa pula orang nak maki mak ayah. Tapi Nabi sebut tentang satu bab, ataupun Imam Bukhari sebut satu bab tentang hukum haram memaki mak dan ayah. Bab la yasubbu rajulu walidayhi, bab dilarang memaki kedua ibu bapanya, ayat wala ahaduhuma, ataupun salah seorang daripada kedua ibu bapa. Jadi hadisnya haddatsana Ahmad bin Yunus, bercerita kepada kami dari Ahmad bin Yunus, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, bercerita kepada kami dari Ibrahim bin Sa'ad, an abihi daripada ayah iaitu Sa'ad, an Humaid daripada Humaid bin Abdurrahman, an Abdullah bin Amr daripada Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, sesungguhnya min akbaril kabair, sebahagian daripada akbaril kabair, dosa-dosa yang sangat besar, sebahagian daripada dosa-dosa yang sangat besar yang disebut di sini dalam hadis ini, ayyal amal rajul walidayhi, bahawasanya seseorang lelaki itu melaknat kedua ibu bapanya. Itu adalah dosa besar. Lelaki yang melaknat kedua ibu bapanya. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi, bagaimanakah lelaki itu boleh melaknat kedua ibu bapanya?
tak mungkin, jarang orang yang nak melaknat maknya sendiri. Jarang, tak pernah. Walaupun akhir-akhir ini kita pernah baca soal anak saya mak ada, kan, anak ikut mak ada. Tapi secara logiknya manusia tidak akan melaknat mak dan ayah sendiri. Jadi lelaki ni pelik. Qala, jadi jawab Rasulullah, yasubbu rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Jadi Rasulullah kata yasubbu rajulu, lelaki itu melaknat ayah lelaki yang lain, lalu kawan dia tadi melaknat balik ayahnya dan juga maknya. Maka itulah dikatakan melaknat mak dan ayah secara tidak langsung. Apa maknanya? Rasulullah insya-Allah. Azan dulu. Okey, bagi saya habis sikit ya. Jadi maksudnya secara tidak langsung ya, boleh berlaku melaknat ini bila mana kita melaknat mak dan ayah orang lain. Kita laknat mak ayah dia, kita tak laknat mak ayah kita. Kita laknat mak ayah dia melaknat mak ayah kita. Maka itulah dipanggil melaknat mak dan ayah dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab itu kita baca penerangan pada hadis ini ya. Qala Ibnu Battal, hadal hadis asal fi sadd al-dhara'i. Tentang perkataan hukum hadis ini tentang sadd al-dhara'i, melindungi kerosakan yang bakal berlaku. Sebab kita tak laknat mak ayah kita laknat mak ayah orang. Tapi kerosakannya dia akan melaknat mak dan ayah kita. Maka hukumnya haram kita melaknat mak dan ayah orang lain. Sebab ada kemungkinan dia akan balas balik melaknat mak dan ayah kita. Okey. Dan seorang ulama sebut, wa qala Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah. Seorang syekh bernama Abu Muhammad bin Abi Hamzah sebut kata, yang pertama, fihi dalil ala azmi haqqil abawain. Dari hadis ini, yang pertama kita kena faham bahawa terdapatnya dalil yang sangat besar tentang hak-hak ibu dan ayah. Mereka tidak boleh direndahkan martabat mereka. Jangan dilaknat mak dan ayah. Yang pertama. Yang kedua, wa fihi al-amal bil ghalib bi anna alladhi yasubbu abar rajul yajuz an yasubba al-akhar. Dia kata terdapat di sini adalah hukum tentang al-amal bil ghalib, beramal dengan perkara-perkara yang biasa, iaitu perkara yang hukumnya ialah bila mana orang melaknat kita ada hak untuk melaknat dia balik. Kalau dia melaknat mak ayah kita pun boleh melaknat mak dan ayah kita. Soal hukum biasa orang marah melaknat mak ayah kita boleh melaknat mak ayah dia. Tapi hukumnya akan jadi haram. Okay, sebab dia saling melaknat antara satu sama lain. Tapi hukumnya yajuz boleh berlaku. Bila orang pukul kita sekali, kita pukul dia balik. Orang tampar kita sekali, kita tampar sekali. Itu hukum tak ada masalah sebab dia timpal balik. Sama juga dengan kes yang ni, orang melaknat mak ayah dia balas balik melaknat mak ayah orang tu. Maka hukumnya boleh, tapi jangan jadi haram sebab melaknat mak dan ayah. Okay. Yang ketiga, wa fihi muraja'atul talib li syaikhihi. Yang ketiga yang kita boleh faham daripada hadis ini adalah bagaimana muraja'atul talib, pelajar yang tidak faham. Hukum orang yang belajar dia tidak faham, maka dia boleh muraja'ah kembali balik kepada guru dia untuk bertanya apa yang dia tidak faham. Sebab hadis asal tadi Nabi kata sesungguhnya min akbarul kaba'ir, sebahagian daripada dosa besar ialah seorang lelaki yang melaknat mak dan ayah. Ada pelajar yang faham, dia pun tanya kata ya Rasulullah, bagaimana orang boleh melaknat mak dan ayah? Tak pernah sejarah dia tengok orang melaknat mak dan ayah dia. Itu yang Rasulullah terangkan bagaimana boleh berlaku melaknat mak dan ayah. Jadi hukum dia pelajar dari Islam digalakkan untuk bertanya kalau tidak faham. Yang keempat yang disebut di sini, saya ringkaskan ya. Yang keempat dikatakan di sini wa fihi isbat al-kaba'ir. Dan di sini juga sejelas menyebut bahawa Nabi juga membahagikan dosa-dosa itu kepada dosa besar. Memang ada dosa besar dalam Islam, dan sebahagian dari dosa besar ini ialah melaknat mak dan ayah. Dosa besar ada dosa besar dan ada dosa kecil. Yang Nabi sebut di sini adalah dosa-dosa besar. Mungkin dalam tempat-tempat yang lain kita akan jumpa dengan hadis-hadis berkaitan dosa besar. Dan yang terakhir di sini yang Allah sebut ialah wa fihi anna al-asbab yafdhul al-far' bi asl al-wada'. Dia kata, dan dalam hadis ini kita kena faham bahawa mak dan ayah, dengan punca mak dan ayah kita ada di atas muka bumi ini. Maka walaupun kita ini hebat, bifadl far, kita ini satu hari nanti akan jadi orang yang hebat, menteri, engineer, teknologis dan sebagainya, orang yang hebat di atas muka bumi ini. Mak ayah kita tak tahu baca, mak ayah kita tak tahu mengira, mak ayah kita orang kampung. Tapi di
Walaupun macam mana keadaan dia pun, dia adalah orang yang lebih baik daripada kita, dan hukumnya haram untuk kita merendah-rendahkan mak dan ayah. Sebab masalah hari ini berlaku ya, bila mana kita tengok Allah, ramai anak-anak yang sudah terhormat mak dan ayah, ada yang sepak, ada yang terajam, ada yang curi duit mak ayah, macam-macam benda kita dibaca oleh Allah. Sebabnya mereka tidak faham tentang kedudukan mak dan ayah dalam Islam. Sampai dalam ayat Quran, sampai dalam hadis sahih bahawa wajib bagi anak untuk berbuat baik dengan ibu dan bapa. Allah Assalamualaikum.